Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurnia nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan pelbagai kurnia nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dikasihi muslimat masjid, datang puasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para ahli-ahli ulama, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Syukur kepada Allah SWT, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pada malam ini kita dapat bersama-sama menjadi dalam majlis kuliah, sama-sama menjadi tasirah, mengingati Allah SWT, mengingati Rasulullah SAW. Di mana kitabnya kita selalu menggunakan setiap bulan Fiqhul Hawaqah min Siratin Nabawiyah yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awam, yang mana sebelum-sebelum ini kita telah mengisahkan tentang suasana perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sesi pertemuan kita membicarakan tentang hijrah, perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang cerita kita, yang sangat panjang. Sebelum ini kita melihat bagaimana ujian-ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada hijrah, dengan kematian, kewafatan orang yang dikasihi oleh baginda. Kemudian berlakunya peristiwa hijrah Isra Mi'raj. Lepas itu diperintah kepada Allah SWT untuk berhijrah. Dalam peristiwa hijrah itu pun macam-macam kisah, episod-episod yang kita kongsikan. Semuanya menjadi pengajaran kepada kita. Dan apa yang berlaku pada Rasulullah SAW bukanlah hanya merupakan cerita semata-mata, ataupun bukannya hanya merupakan fakta-fakta sejarah dengan nombor, tarikh, tokoh dan sebagainya. Tetapi yang pentingnya adalah bagaimana kita mengambil iktibar daripada istiwa yang berlaku. Sirah Rasulullah SAW ini kadang-kadang boleh menjadi syariat kepada kita. Maksudnya apa yang Rasulullah SAW buat itu termaktub menjadi syariat yang kita wajib ikuti, yang kita wajib laksanakan. Ada kalanya ia menjadi petunjuk, pedoman umum kepada kita dalam kita menghadapi kehidupan kita sebagai seorang manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Apa yang berlaku pada Rasulullah SAW merupakan contoh kepada kita untuk kita ikuti. Bukanlah hanya sekadar dongeng, cerita semata-mata, tetapi ianya merupakan suatu cerita yang mempunyai kesan yang mendalam, yang menjadikan ianya sebagai panduan dalam kehidupan. Apakah akum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebenarnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh teladan yang baik. Kita hari ini ada masih lagi ada dalam bulan Safar, 29 Safar. Nanti tak lama lagi kita akan masuk bulan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW. Kelahiran Rasulullah SAW ini mempunyai kesan yang sangat besar dalam kehidupan manusia sejagat. Kelahiran Rasulullah SAW ini mempunyai impak yang sangat besar kepada kita sebagai seorang individu.
selalulah mengingati akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita akan masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi tiap bulan kita bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira bulan. Dan malam ni insya-Allah kita sambung kembali natijah daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Yang menarik buku yang kita duk baca ni, yang dah masuk jilid yang kedua ni. Setiap peristiwa tersebut tuan kita ni membawakan apakah intipati, rumusan yang kita boleh ambil dalam peristiwa hijrah. Tajuk dia menegakkan negara Islam, penghijrahan Rasulullah SAW dan para sahabat ke Madinah bukanlah semata-mata untuk mendapatkan sahabat setia dari kalangan Ansar dan melepaskan diri dari penindasan orang-orang musyrik di Mekah, tetapi umat Islam mempunyai kewajipan untuk menegakkan negara Islam. Seandainya tugas mereka menegakkan negara Islam tidak ada dalam ajaran Islam, umat Islam tidak perlu berhijrah ke Madinah. Dan seandainya ajaran Islam hanya untuk mewujudkan penganut-penganut yang sekadar melakukan syiar ibadah tanpa mengira siapa yang memerintah dan bentuk negara yang menaungi mereka, sudah tentu Rasulullah SAW telah diizinkan oleh Allah SWT untuk menerima jawatan raja dan pemerintah di Mekah sewaktu ditawarkan oleh pemimpin musyrik Mekah. Ini hikmah di antaranya perintah Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk berhijrah daripada Mekah, tinggalkan Mekah menuju ke kota Madinah. Petunjuk utama yang nak dibawa ke oleh tuan kita ini adalah ianya merupakan peristiwa hijrah ini menunjukkan bahawa kewajipan untuk menegakkan sebuah negara Islam, negara yang mengamalkan hukum-hukum Islam. Kerana itulah ajaran Islam yang sebenar, ianya merangkumi segenap aspek kehidupan manusia. Kita belajar ilmu fiqh, bagaimana fiqh tu bermula daripada masuk bilik ayam, bab taharah, lepas tu bab semayang, bab najis, bab hak asas-asas tentang individu, sampai habis kitab fiqh tu ada tentang rasuah, tentang negara Islam, tentang hukum hakam, tentang hukum hudud, tentang hukum ta'zir, tentang hukum qisas. Mana lengkap ajaran tersebut. Dan ajaran tersebut hanya lengkap boleh dilaksanakan dengan adanya sebuah negara. Dan akan terlindung ajaran-ajaran Islam tersebut dengan adanya sebuah negara yang mengamalkan ajaran agama Allah SWT. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang diajar kepada kita daripada peristiwa hijrah, bahawa Rasulullah SAW ini menegakkan agama Allah SWT menerusi peristiwa hijrah dengan tertubuhnya sebuah negara Islam. Mengapa Rasulullah SAW apabila ditawarkan dengan pangkat dan kedudukan suatu ketika dahulu ketika di Mekah, mengapa Rasulullah SAW tidak terima? Kerana tawaran tersebut bersyarat. Kami musyrikin Quraisy ini menawarkan kedudukan kepada Rasulullah SAW dengan syarat kau tinggalkan dakwah, hentikan menghina agama nenek moyang kita, hentikan daripada menghina berhala-berhala Al-Lata wal Manat Al-Uzza dan bahala-bahala lain yang menjadi sembahan, yang menjadi tumpuan doa para musyrikin Quraisy ketika itu. Rasulullah SAW tidak menerima kerana tawaran tersebut bersyarat
Maka selepas 13 tahun Rasulullah SAW bertukus dulu berdakwah di Mekah, membina kekuatan individu-individu yang dibina melalui dakwah Rasulullah SAW, menjadi melahirkan satu kekuatan. Sehinggalah Allah SWT menghantar golongan Ansar dalam peristiwa Bai'atul Aqabah. Mereka datang untuk menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW, berbai'ah kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya berbai'ah untuk mempertahankan Rasulullah SAW. Maka negara mereka itu, yakni negara Yathrib, ketika itu bersedia untuk menerima hijrah Rasulullah SAW dan bersedia untuk melantik Rasulullah SAW menjadi ketua negara itu. Jadi ini yang kita nak ambil pengajaran daripada peristiwa hijrah. Selamat daripada peristiwa hijrah ini antaranya ialah untuk menegakkan negara Islam. Dan ianya menjadi tanggungjawab kita juga sekarang ini. Kerana di seluruh dunia tidak ada negara Islam sebagaimana yang diasaskan oleh Rasulullah SAW. Ada pun sikit-sikit diambil sana, cedok sini, cedok sana, hanya tempelkan. Inilah keadaan akhir zaman. Selepas kejatuhan khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 yang dimusnahkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, ketika itu habis pecah negara-negara yang bernaung di bawah khalifah ketika itu. Pecah habis, diwujudkan sepadan-sepadan, dibahagi-bahagi, dibeda-beda kepada kuasa-kuasa barat, kan? Negara kita dibagi kepada British, dijajah selama beberapa tahun, diterapkan undang-undang British di dalam negara-negara tertentu, Belanda, Portugis, seluruh negara Islam hancur, jatuh. Sekarang ni negara-negara di barat tidak ada kepala, kan? Orang Islam semakin lemah. Dan tetapi Allah SWT menjanjikan di akhir zaman nanti Islam akan bangkit kembali dan sejarah akan berulang. Tinggal lagi kita, adakah kita ini bersama-sama dengan kebangkitan tersebut? Adakah kita sama-sama menyumbang ke arah kebangkitan tersebut, ataupun kita hanya menjadi penonton ataupun penyokong sahaja, ataupun minta jawab na'udzubillah menjadi orang yang menentang kebangkitan tersebut? Jadi kita mempelajari sirah ini supaya membangkitkan semangat kita bahawa suatu ketika dahulu dunia ini pernah ditakdir oleh Islam, sehingga 3 suku dunia. Jatuhnya Empire Rom dan Parsi ketika di bawah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jatuh Rom dan Parsi. Mereka tidak menyangka perkara ini berlaku. Jatuhnya Rom dan Parsi kerana mereka berpecah, dan umat Islam bersatu padu. Umat Islam mengukuhkan ukhuwah Islamiah sesama mereka, melahirkan kelompok yang kuat yang akhirnya boleh menumpaskan Rom dan Parsi. Jadi kita sama-sama, kalau boleh kita bacalah sirah, sejarah perjuangan umat-umat terdahulu menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja mereka dakwah sampaikan Islam, sampaikan Islam kepada masyarakat, sehingga masyarakat seluruhnya tunduk dan patuh kepada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Tegasnya, kedatangan umat Islam di Madinah bukanlah sekadar mencari tempat perlindungan atau mencari pekerjaan bagi menyambung hidup di dunia dan bebas melakukan ibadah di masjid sahaja. Kita kena faham bahawa ibadah dalam Islam ini bukannya hanya terkongkong di masjid, ibadah yang sekitar sembahyang, puasa, zakat, haji semata-mata, tetapi ianya mempunyai maksud definisi yang lebih luas lagi ibadah tersebut. Tetapi penganut Islam mempunyai beberapa tugas yang mesti dilaksanakan. Tuntutan ini bersesuaian dengan sifat Islam itu sendiri yang maha sempurna
dan suci dari segala bentuk kekurangan. Jadi alhamdulillah, kita ni sangat-sangat bersyukurlah Allah Ta'ala pilih kita berada dalam agama Islam. Lahir-lahir beranak-anak dah dalam keluarga Islam. Walaupun mungkin ada di kalangan kita ini yang menempuhi ujian tertentu, dan mungkin ada di kalangan kita yang sebelum ini tidak beragama Islam, kemudian Allah Ta'ala bagi hidayah masuk Islam, mendapat tentangan dari keluarga dan sebagainya. Namun kebanyakan dari kita, alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih untuk berada dalam agama Islam, agama yang sangat sempurna, yang sangat suci, lengkap, komplit ajarannya, baik dari sudut ajaran kepada kita sebagai seorang individu ataupun sebagai ahli dalam keluarga, ataupun dalam masyarakat, ataupun dalam kehidupan bernegara. Semua Allah Ta'ala dah ajar kepada kita. Setiap langkah, setiap tempat, setiap apa yang kita buat. Sebagai individu contohnya, Allah Ta'ala mengajar kita tentang keperluan kehidupan kita. Bagaimana kita melalui kehidupan ini dengan beribadah secara individu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melakukan ibadah solat 5 waktu, tambah pula amalan sunat dengan zikir, dengan ilmu-ilmu, dengan ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak. Semua ini merupakan keperluan melengkapi kehidupan itu. Sebagaimana kita perlu hidup untuk makan, kita perlu makan untuk hidup, itulah juga kita perlu agama untuk kehidupan kita. Melengkapkan emosi kita, melengkapkan jasmani kita secara individu. Ajaran Islam juga mengajar kita tentang bagaimana kita berkehidupan dalam keluarga. Tanggungjawab, apa tanggungjawab sebagai seorang suami, tanggungjawab seorang isteri, tanggungjawab sebagai seorang anak, hak-hak sebagai seorang suami, hak-hak sebagai seorang isteri, hak-hak sebagai seorang anak. Detail, lengkap diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan kehidupan. Begitu juga dengan kehidupan bermasyarakat, kejiranan, adab-adab dengan jiran, kehidupan bermasyarakat dengan suasana masjid, kehidupan dalam bernegara, diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang pemimpin, apakah tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin-pemimpin yang lahir daripada iman dan takwa akan melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Tetapi pemimpin-pemimpin yang lahir daripada nafsu, lahir daripada perasaan tamak, haluba, lahir dalam keadaan tidak beriman dengan Allah SWT, akan melakukan apa sahaja ikut suka. Nak rasuah, rasuahlah. Nak ambil rasuah, ambillah berbilion-bilion pun. Nak tipu-tipu dah merata-rata. Tidak ada hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Islam itu ada begitu detail tanggungjawab seorang pemimpin. Seperti mana nanti kita akan cerita apakah ini buat Rasulullah SAW. Sehingga Islam itu berkembang, tersebar luas. Hasil daripada pemimpin yang ikhlas, hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menggunakan kedudukan dia untuk meraih keuntungan dunia. Rasulullah SAW seorang yang sangat ikhlas, menunjukkan contoh seorang pemimpin yang hebat ini. Mendapat sokongan daripada sahabat-sahabat, mendapat dukungan daripada masyarakat. Orang yang berada di Madinah menyokong Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW tidak mengambil kesempatan di atas kedudukan tersebut. Tidak menindas rakyat, tidak menghina rakyat, dan melaksanakan amalan tersebut dengan sebaik mungkin. Di samping itu, Islam dijadikan Allah sesuai dengan fitrah kejadian manusia, sama ada di dunia atau di akhirat. Ini yang penting, pandangan di akhirat. Keyakinan kita bahawa kehidupan dunia hanya sementara.
Buatlah sesuka hati kita pun di dunia ini. Ingat bahawa suatu hari nanti kita akan mati. Suatu hari nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT pada mahsyar. Akan disoal jawab segala amalan kita, diperhitungkan segala amalan kita. Yang baik akan dibalas dengan baik, yang buruk akan dibalas dengan azab sisaan daripada Allah SWT. Kalaulah manusia seluruhnya ada sifat-sifat seperti ini, perasaan bertuhan kepada Allah SWT, perasaan bahawa aku suatu hari nanti akan mati, aku suatu hari nanti akan hidupkan oleh Allah SWT, suatu hari nanti aku akan dihisab oleh Allah SWT, dihitung segala amalku, aman dunia. Tetapi perkara tersebut tidak berlaku. Tidak ada perhitungan dosa pahala dalam kebanyakan manusia. Tidak ada perhitungan syurga neraka bagi kebanyakan manusia, menyebabkan manusia hidup tanpa batas. Buat sesuatu naik turun mahkamah pun, mahkamah ni aku punya mahkamah dunia, boleh lepas. Kalau apalah, buatlah apa-apa pun boleh lepas dengan mahkamah dunia. Tapi di akhirat nanti, setiap apa yang dibuat akan Allah SWT hitung. Allah Ta'ala akan tayangkan kembali. Macam kita tengok tayang TV. Zaman dulu mungkin orang susah nak membayangkan bila Nabi SAW cerita tentang suasana di akhirat. Akan digambarkan kembali apa dia yang dibuat di dunia. Tapi zaman sekarang kita boleh replay balik apa yang kita buat. Kalau ada rakaman, kita boleh tengok balik rakaman. Patutnya umat akhir zaman ni lebih yakin dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Sebab apa yang dia ajar oleh Rasulullah SAW, kita boleh nampak benda tu zaman sekarang ni ada. Kan? Zaman sekarang ni kita boleh play balik, replay balik apa yang kita pernah buat dulu. Zaman sekarang ni pada ada handphone pula. Kita masing-masing boleh buat, masing-masing boleh buat cerita, boleh buat movie sendiri. Ambil rakam gambar cucu kita, rakam gambar video anak kita, kan? Anak kita dah balik rumah dia pun, cucu kita balik rumah dia pun, kita boleh tengok lagi video dia, boleh tonton lagi video yang kita rakam. Akhirnya nanti video kita akan ditayangkan. Bagaimanakah kita harap moga-moga Allah SWT mempermudahkan urusan kita di akhirat, mudahkan urusan kita di pada mahsyar, dan kita semuanya akan dimasukkan oleh Allah SWT dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Lantaran itu Allah tidak mengizinkan dunia ini diperintah sewenang-wenangnya oleh masyarakat dan negara yang mengikut selera manusia yang lemah, serta dinaungi oleh sifat-sifat jahiliah. Begitulah juga dalam kehidupan sebuah negara. Ada panduan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diperkenalkan undang-undang Islam bagaimana untuk menjaga keharmonian negara. Undang-undang syariah Islam diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemerintah untuk melaksanakannya. Maka menjadi kewajipan sebagai seorang pemerintah untuk melaksanakan undang-undang Allah SWT. Wajib hukumnya samalah dengan kewajipan sembahyang, kewajipan puasa, kewajipan zakat, kewajipan haji. Begitulah juga kewajipan untuk menegakkan undang-undang Allah SWT. Kalau kita tengok dalam suratul Baqarah, kita selalu baca ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Ayat yang tak jauh daripada ayat yang kita bacakan tadi. Tadi ayat 183 kalau tak silap. Ada ayat lain juga, bentuk dia sama, cuma ditukar perkataan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Sama. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Lagi satu, kutiba alaikumul qisasu fil qatl, diwajibkan ke atas kamu untuk hukum qisas kepada orang yang membunuh. Maknanya orang bunuh balas bunuh balik.
untuk hukuman Islam. Maknanya kedua-duanya berada pada kedudukan yang sama. Tetapi kenapa manusia memilih untuk puasa tetapi memilih untuk menolak hukum-hukum Allah SWT, qisas, wudu, ta'zir. Dan sudah tentulah pelaksanaan ini memerlukan kepada banyak proses. Lebih-lebih lagi dalam negara yang dah dicengkam oleh undang-undang British. Jadi memerlukan banyak proses, memerlukan sokongan yang kuat daripada orang ramai supaya perkara tersebut terlaksana. Maka berkewajipan kepada orang yang faham untuk memahamkan masyarakat supaya masyarakat memberikan sokongan kepada terlaksananya undang-undang agama Allah SWT. Itu manifestasi daripada kita mempelajari sirah, khususnya pada malam ini tentang peristiwa hijratul Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW yang bertindak sebagai penutup semua Nabi dan diutuskan untuk seluruh manusia dan zaman bertanggungjawab menegakkan sebuah negara Islam. Walaupun masyarakat setempat adalah majmuk dan terlalu majmuk. Para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang telah ditarbiah dan sentiasa menjalani proses pentarbiahan, bersedia menunggu apa sahaja perintah Allah untuk dilaksanakan. Mereka bersedia menghadapi apa jua rintangan, sama ada dari luar atau dalam, dengan penuh tabah, kerana yakin itulah yang diajar oleh Islam. Ianya bersesuaian dengan nilai Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki seluruh alam termasuk muka bumi dan langit dan segala isi. Ada orang kata sebuah negara itu tidak sesuai untuk melaksanakan undang-undang Islam kerana masyarakat majmuk, kerana bukan semua orang Islam ada dalam tu. Jadi tak sesuai untuk dilaksanakan undang-undang Islam. Hujah ini dijawab kembali oleh sirah. Bagaimana dalam peristiwa hijratul Rasulullah SAW, populasi ataupun demografi penduduk yang ada di Madinah, di Yazid ketika itu lebih majmuk lagi daripada kebanyakan negara. Yahudi pun yang ada dekat Yazid ketika itu bermacam-macam puak. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi macam-macam lah. Kita pun tak ingat lah nama-nama banyak Yahudi. Orang Arab pun macam-macam kabilah. Yang terkenal Aus dan Khazraj, dan banyak lagi kabilah-kabilah lain. Maknanya masyarakat di sana ketika itu memang dah majmuk. Dan bukan semua orang Islam ada di Madinah ketika itu. Yahudi itu memang ada agama Yahudi, tetapi dia duduk di dalam negara Islam Madinah. Dan Rasulullah SAW memperkenalkan mengadakan piagam Madinah. Dalam piagam Madinah itu ada peraturan-peraturan, antaranya adalah hubungan negara Islam dengan orang bukan Islam yang ada di dalam negara Islam Madinah. Maknanya masa itu dah undang-undang Islam telah dilaksanakan dalam keadaan orang Islam minoriti, dan ada hubungan antara negara Islam dengan orang kafir ketika. Mereka digelar kafir zimmi, maka hak-hak perlu dilaksanakan, perlu ditunaikan. Orang kafir zimmi kena bayar sesuatu kepada negara Islam, cukai-cukai tertentu. Dan orang Islam, pemimpin Islam melaksanakan tanggungjawabnya untuk melindungi orang bukan Islam. Ada termaktub di dalam piagam Madinah, detail ada. Rasulullah SAW telah mempunyai syarat yang cukup bagi menegakkan sebuah negara. Syarat-syarat itu ialah yang pertama, ada 5
perkara. Yang pertama bumi, iaitu bumi Madinah. Untuk menegakkan sebuah negara, dia kena ada bumi. Kemudian kedua, kena ada rakyat. Ini syarat sebuah negara. Yang ketiga, kena ada pemimpin. Yang keempat, ada perlembagaan. Dan yang kelima, ada kedaulatan. Ada 5 perkara dalam sebuah negara. Bumi ataupun tanah, rakyat, pemimpin, perlembagaan, dan yang kelima, kedaulatan. Bumi, apa dia bumi? Bumi itu bumi Madinah. Ada tempat. Di sebuah negara ni dia kena tempat lah. Tak ada tempat macam mana nak jadi ada sebuah negara. Tapi tempat saja atau bumi saja tak lengkap. Dia kena ada rakyat. Kalau ada tanah saja kosong, bukan negara. Lepas tu kena ada rakyat. Rakyat yang duduk di bumi Madinah tersebut, iaitu para sahabat dari golongan muhajirin yang datang daripada Mekah, duduk di Madinah tersebut. Kemudian yang penduduk asal di Madinah, Ansar, serta orang-orang bukan Islam yang bersedia untuk menjadi rakyat. Bagi orang-orang yang tidak bersedia, mereka boleh keluar dari bumi Madinah. Bumi Allah Ta'ala ini luas. Siapa nak duduk di bumi Madinah, silakan. Kemudian yang ketiga, pemimpin. Siapa pemimpinnya? Iaitu Rasulullah SAW sendiri, dipilih oleh Allah SWT. Suatu perkara yang tidak terfikir oleh umat ketika itu, bagaimana ketika Rasulullah SAW ditolak oleh kaumnya sendiri, sehingga mereka mengancam untuk membunuh Rasulullah SAW sendiri. Tetapi dalam masa yang sama, ada kaum yang sudi menerima kehadiran Rasulullah SAW. Mainlah ke tempat kami, jadi pemimpin di tempat kami. Kerana mereka melihat Rasulullah SAW ini yang boleh menyatukan umat. Ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada Aus dan Khazraj yang berperang selama berapa ratus tahun, sikit-sikit perang, sikit-sikit perang, Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka, menyeru kepada Islam. Mereka beriman dengan Allah SWT. Habis persengketaan tersebut, Aus dan Khazraj bertaut dengan akidah tauhid, dan mereka melihat kebaikan ini, ajak Rasulullah SAW untuk jadi pemimpin di Madinah. Jadi yang ketiga, pemimpin. Yang keempat, perlembagaan. Apa dia perlembagaan? Iaitu Al-Quran dan hadis, di mana ianya merupakan bahan rujukan yang kaya dan lebih daripada keperluan sebuah perlembagaan. Inilah perlembagaan kita sebagai orang Islam. Sayang negara dah merdeka 60 tahun lebih, tetapi masih lagi mengekalkan perlembagaan yang bukan Islam. Perlembagaan dok rek untuk pegang sampai lah ni. Negara dah merdeka berapa puluh tahun dah, tapi masih lagi menggunakan perkara tersebut dalam perlembagaan, tidak meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai perlembagaan. Yang kelima, kedaulatan atau kepribadian, yakni syakhsiyah maknawiyah, sebagai sebuah negara wujud dengan ketinggian Islam itu sendiri. Kedaulatan, sebuah negara kena ada kedaulatan. Jadi 5 perkara ini merupakan unsur terpenting dalam sebuah negara. Dan unsur-unsur tersebut mestilah disalurkan, diwujudkan mengikut Al-Quran dan Sunnah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Selain dari itu, kewujudan Madinah sebagai sebuah negara Islam bukan sahaja dirasai oleh bangsa Arab yang belum Islam di semenanjung Arab, tetapi juga dirasai oleh negara-negara besar lain di zaman itu, seperti Parsi dan Rom. Ketika itu Madinah ni hanyalah sebuah negara yang sangat kecil. Kecil je Madinah ketika tu. Berapa ribu orang sahaja penduduk di situ, tapi mereka kuat.
Mereka mempunyai kekuatan yang sangat hebat, sehingga Rom dan Parsi mendengar kebangkitan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah membina tapak yang teguh bagi negara Islam dan mewujudkan 3 bentuk hubungan yang penting. Yang pertama, hubungan dengan Allah SWT. Yang kedua, hubungan sesama umat Islam. Dan yang ketiga, hubungan umat Islam dengan orang-orang bukan Islam dan negara bukan Islam, dalam rangka menyampaikan risalah Islam serta menentukan sikap mereka terhadap Islam. Jadi apa yang kita sedang baca ni, yang kita sedang pelajari ini, perkara yang dah advance, terkehadapan sedikit. Kita dah tengok, dah masuk dalam jilid yang kedua ni, dalam kitab Fiqhul Sirah Nabawiyah. Sebelum ni kita cerita tentang keadaan Rasulullah SAW ketika ada di Madinah, di Mekah, apa yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan sebagainya. Ketika ini bermulalah fasa-fasa atau perkara-perkara yang agak berat sedikit untuk kita bincangkan. Yang pertama, apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW mewujudkan hubungan dengan Allah SWT, mengajak masyarakat untuk mengikat hubungan dia dengan Allah SWT. Jadi ini perkara yang sangat penting. Dibina oleh Rasulullah SAW 13 tahun ketika berdakwah di Mekah, mengajak manusia untuk beriman dengan Allah SWT. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, kalau kita tengok, kita mengaji tafsir, bagaimana ayat-ayat yang di awal yang diturunkan di Mekah ketika itu, kebanyakannya tentang perkara-perkara berkaitan dengan akidah, tentang Allah SWT, tentang hari akhirat, tentang cerita umat-umat terdahulu, yang mana semua umat diajak untuk beriman dengan Allah SWT. Waktu tu semayang pun belum ada lagi. Puasa pun waktu 2 tahun selepas hijrah baru diwajibkan berpuasa. Zakat pun kemudian 13 tahun tu kebanyakannya adalah ayat-ayat tentang akidah. Dibina oleh Allah SWT, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh kepada para sahabat. Ditanam perkara akidah, kerana ia merupakan asas dalam kehidupan manusia. Bila Allah SWT perintahkan berhijrah, semua berhijrah. Yang beriman pakar berhijrah. Tinggalkan bumi yang dicintai, tinggalkan kampung yang dicintai. Hanya ada beberapa yang tidak berhijrah dengan sebab-sebab tertentu. Mereka sanggup melakukan apa sahaja. Tinggalkan harta, tinggalkan, kalau yang ada keluarga yang tidak masuk Islam, tinggalkan keluarga mereka. Kan akidah yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, hubungan sesama umat Islam. Nanti kita akan tengok macam mana Rasulullah SAW mengukuhkan hubungan sesama umat Islam selepas dengan membina masjid, dengan mempersaudarakan orang Islam. Kita tengoklah insyaAllah, kita akan baca sikit-sikit insyaAllah. Dan yang ketiga, hubungan umat Islam dengan orang-orang bukan Islam dan negara bukan Islam. Rasulullah SAW mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara bukan Islam yang lain. Matlamatnya dakwah, menyampaikan Islam, sampaikan Islam. Jadi insyaAllah kita sama-sama dapat mengambil pengajaran daripada apa yang kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kefahaman, kita sama-sama amalkan, kita sama-sama sampaikan, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.